أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pada malam ini kita dalam kuliah tafsir, kita masuk kepada tafsir surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang bermaksud dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah aku memohon perlindungan dari Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, daripada kejahatan waswasil khannas, iaitu yang membisik-bisikkan. Waswas ni yang membisik-bisikkan, khannas ini yang menyembunyikan diri dia. Itu dia panggil khannas ni yang menyembunyi, iaitu makhluk syaitan ataupun iblis yang selalu mengganggu dan menghasut, kemudian dia menyembunyikan diri dia. Itu maksudnya. Apakah perbuatannya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, iaitu yang membisik-bisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dan mereka itu dari kalangan jin, wan nas, dan dari kalangan manusia. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama menganjurkan kepada kita supaya sentiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada hasutan syaitan. Hasutan syaitan dan iblis. Syaitan dan iblis ni samalah. Sebagai ulama ada yang membezakan dan sebagainya. Kita paling mudahnya anggap sama. Syaitan, iblis itulah dia yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah selesai penciptaan datuk kita marin Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada makhluk, malaikat dan juga iblis supaya tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam sebagai satu penghormatan. Maka fasajadu illa iblis, maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana iblis ini aba, aba ini enggan, wastakbara takabbur ataupun angkuh, wa kana minal kafir, maka jadilah iblis itu tergolong dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini hakikat juga yang mesti kita fahami benar-benar. Kenapa iblis menjadi kafir ataupun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kafir pada saat itu sampai hari ini? Kerana aba, yang pertama aba, enggan, wastakbara, dan dia takabur ataupun dia angkuh. Ini dua sifat ini kalau ada pada sesiapa pun, sama ada arumugam ke, sama ada ahsong ahcong ke, ataupun pada karim pun, dia tidak mengenal. Dan iblis itu sebelum dia menjadi kafir, dia mulia, dia di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, di antara makhluk Allah taala yang beribadah lebih daripada karim lagi. Tetapi di saat di mana disuruh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu perintah, tak susah pun perintah tu, bukan pergi terbang sampai galaksi sana, tak, hanya tunduk dan sujud saja kepada Nabi Adam alaihissalam. Dia berlaku angkuh
dan dia enggan. Dia enggan dan dia angkuh. Wa kana minal kafir. Lalu tergolong dia dalam golongan orang-orang yang kafir. Jadi kenapa iblis yang dahulunya sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi menjadi kafir kerana dia enggan dan dia takabur. Ini peringatan yang penting untuk kita. Bermakna tuan-tuan dan puan, iman ini bukan sekadar percaya. Sebab banyak dalam buku-buku yang dijual di kedai, apabila dikatakan rukun iman, kalau dalam hadis antu'mina billah, kamu apakah iman, kata Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan sahabat-sahabat. Jibril dia menyamar jadi manusia. Dia menyamar, tiba-tiba dia muncul dalam majlis Nabi. Sahabat pun heran, tak pernah kenal dia ni. Dan dia datang sampai pula kepada Nabi macam kawan lama. Kemudian fasjada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a yadahu ala fakhizaihi, dan dia letak tangan di atas paha Nabi. Ya Muhammad, akhbir anil Islam. Wahai Muhammad, ceritakan aku tentang Islam. Kemudian wahai Muhammad, ceritakan aku tentang iman. Lalu Nabi menjawab, iman antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa kitabih wa tu'minu bisyarri wa khairi wa syarri, iaitu kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat dan kitab-kitabnya dan nabi-nabinya, dan kamu beriman pada hari akhirat, pada qada dan qadarnya dan seterusnya. Jadi Nabi menyebut beriman, bukan Nabi menyebut percaya. Beriman ini jauh lebih besar, lebih mendalam daripada sekadar percaya. Beriman ni dia lawan pada sifat dua yang menyebabkan iblis menjadi kafir, iaitu iblis menjadi kafir kerana enggan dan takabur. Maka iman adalah tunduk dan patuh. Itu iman. Iman tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dalam perkataan lain, kita cari lagi bahasa Melayu kita yang supaya kita lebih faham, iaitu tunduk maknanya menyerah diri. Kemudian patuh maknanya taat, pun boleh juga. Maknanya menyerah diri dan taat pada Allah. Itu makna iman. Bukan sekadar percaya, tapi dalam buku yang dicetak, yang dijual, berkata-kata percaya pada Allah, percaya kepada hari akhirat, percaya pada Nabi. Apa maksud percaya dalam bahasa kita? Dia sebut percaya tu, apa maksud percaya yang kita faham? Percayalah Allah Ta'ala, maknanya percaya Allah wujud. Itu maksud percaya dalam bahasa kita. Percaya macam satu cerita. Percaya tak? Siapalah saya percaya. Habis cerita, tak ada tanggungjawab, tak ada apa, tak ada susulan pun, percaya je. Ini menyebabkan ramai orang kita, bila dia beriman pada Allah, dia percaya ya Allah Ta'ala, habis cerita. Kemudian dia angkuh, dia engkar, dia apa, dia tak kisah. Ini satu perkara yang penting harus kita faham. Lemahnya iman masyarakat kita, ramai di kalangan masyarakat kita, kerana mereka memahami pengertian iman dengan pengertian yang apa kita kata yang tidak sempurna. Mereka kata percaya pada Allah, percaya pada Nabi, percaya. Lepas dia percaya, tidak tanduknya tak menggambarkan dia beriman. Maksudnya tidak menggambarkan dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah dia tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad? Adakah dia tunduk dan patuh pada Quran? Beriman kepada kitab-kitab, maknanya beriman kepada tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Dan tunduk dan patuh kepada Quran bermakna tunduk dan patuh kepada 6,200 ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar sebahagian sahaja. Siapa yang beriman sebahagian sahaja,
tidak, kita nak sebut perkataan baik, tidak sempurna iman, tapi sebenarnya tidak beriman. Tidak beriman. Kalau dia percaya puasa saja, dia tak percaya solat, beriman tak dia? Tidak beriman. Rukun iman ni 6 tolak 1 kosong, bukan 6 tolak 1 5. Percaya pada Allah, Nabi, malaikat tak percaya, tak boleh, kosong. Ataupun percaya pada Allah, percaya pada Nabi, percaya pada malaikat, ada akhirat tak percayalah. Habis dunia ni, habislah. Habis iman dia. Bukan kita kata imannya tak sempurna lah. Kalau macam tu, iman dia tak percaya akhirat, tak percaya syurga neraka, dia percaya, tapi Allah dia percaya. Iman itu tak sempurna, tak ada. Kita jangan memandai-mandai kata iman tak sempurna. Tidak sempurna iman. Sampai peringkat macam tu, ya, mesti dia tunduk dan patuh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didatang oleh Allah kena ikut. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul, hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, kamu kena tinggalkan. Tak ada pilih-pilih, tak ada. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman dengan sebahagian saja kitab, sebahagian Al-Quran, dan kamu kufur kepada sebahagian yang lain? Kamu tak terima, kamu angkuh, kamu engkar, tak terima sebahagian. Ini tak boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil 'adzab. Dan tidaklah orang yang melakukan sedemikian dari kalangan kamu, iaitu memilih-milih, selektif. Selektifnya diambil, ini ada ambil, ini ada ambil. Kalau ikut macam tu, ikut nafsu, mereka tidak beriman. Apa yang Nabi sampaikannya terima, apa yang Nabi sampaikan ni tak, tak boleh, ya. Sebab tu berlaku bila seorang mencuri, tapi dia di kalangan orang-orang yang apa ni, boleh nak bincang dengan Nabi lah kononnya. Nabi bincang dengan Nabi, ya Rasulullah, macam inilah, boleh tak kalau dilepaskanlah orangnya. Dan Nabi kata apa? Dia mencuri. Lalu Nabi kata, innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya binasa umat-umat sebelum kamu, idza saraqa minhumul syarif tarakuh. Kalau yang mencuri itu orang yang mulia, orang kenamaan, dibiarkan. Wa idza saraqa minhumud dhaif, kalau yang mencuri itu orang dhaif, orang lemah, maknanya orang marhin, aqama alaihil had, ditegakkan hukuman ke atasnya, hukum hudud ke atasnya. Wallahi, demi Allah, law saraqat la anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangan dia. Anak bangsu lah. Anak bangsu perempuan yang disayangi, tak ada. Kalau mencuri, mesmi, Nabi akan potong tangan dia. Itu sebagai amaran oleh Rasulullah SAW. Sebab Nabi tak boleh memilih dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi SAW menyampaikan dan menerangkan kepada manusia isi kandung Quran. Secara mulut menerangkan, dan secara amali memperjuangkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi balik pada tadi, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita mohon perlindungan Allah daripada bisikan syaitan yang membisikkan ke dalam dada manusia, kemudian minal jinnati wan nas. Dan syaitan ini dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Masyarakat kita ramai bila sebut syaitan ni, yang digambarkan syaitan jin. Syaitan yang ternampak, ya, memang ada syaitan jin ni. Tapi jangan lupa, masyarakat kita juga mesti tahu bahawa ada sejenis lagi syaitan ataupun iblis, iaitu syaitan manusia.
Dan mereka ini menjalankan tugas syaitan juga, bahkan lebih dahsyat daripada syaitan jin. Lebih dahsyat. Syaitan jin ni kita kena hati-hati sebab kita tak nampak dia. Bila kita tak nampak dia, dia membisik-bisikkan ke dalam dada kita, termakan sebahagian daripada manusia sebab tak nampak. Tetapi jin ni dia jarang tarik tangan kita. Kita nak buat ibadat, dia tarik tangan kita. Kita nak solat, dia tak bagi solat, tarik, tak ada. Dia hanya membisik-bisikkan ke dada kita, dan dia cuba meyakinkan kita, tak payahlah solat. Kau dah berapa tahun solat? 60 tahun dah solat. Apa yang kau dapat daripada kau solat? Jadi dia bisik-bisikkan macam tu. Tapi kita tegur, kita tak layan dia. Tapi ada orang yang tak tegur, dia tak yo juga. Kan? Dah 60 tahun cenyai rumah tak berubah. Orang dah dapat banglo, baru semayang 20 tahun. Awak dah 60 tahun cenyai ya. Petrol tak pernah tukar. Jadi dia dah mula termakan. Bila termakan, dia menjadi orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dah dihisap oleh malaikat lah. Malaikat dah tulis. Kemudian dia tak solat, lepas tu malaikat tulis lagi. Kemudian apa lagi? Kemudian dia mengata tentang Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang tidak layak dicakap, malaikat tulis lagi. Kemudian buat maksiat, tak ada syaitan tarik tangan dia pergi kelab-kelab maksiat, tak ada. Tertarik tangan apa lah, tarik tangan sini, tak ada. Dia cuma yakinkan sahaja. Kalau macam tu, baiklah kau ambil masa dekat tempat-tempat misalnya berhibur apa semua. Dia yang buat keputusan, manusia yang buat keputusan pergi ke tempat maksiat, bukan syaitan yang tarik dia. Macam tu. Tapi syaitan manusia lain. Syaitan manusia, kawan ke ataupun siapa, dia akan membisikkan, dia akan menulis artikel, dia akan bercakap dalam umum, dia akan menggunakan media sosial, dia akan ada YouTube ke apa. Dia akan meyakinkan kita. Lebih-lebih lagi kalau dia orang yang berpengaruh, ini lagi banyaklah manusia tersesat. Kemudian dia boleh memaksa pula manusia. Syaitan pada hari ini, di akhir zaman ni, bukan sahaja dia manusia ni dia sekadar menghasut dan menggunakan filem, menggunakan media sosial, menggunakan itu untuk menyesatkan kita, anak-anak kita. Tapi syaitan manusia zaman sekarang telah sampai ke tahap membina